بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم ربي يسر ولا تعسر ربي تمن بالخير المحترم العالم علماء في هذا المكان المباركة صاحب الفضيلة سيد الإمام وسيد البلال وكلكم جماعة بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Segala puji dan syukur kita rafakkan setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala kerana di atas keizinan Allah maka kita semua dapat berhimpun dalam majlis yang sangat barakah ini, dan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita semua yang berada di sini untuk sama-sama beristighfar, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan diri kita ini di antara golongan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Amin ya rabbal alamin. Seperti mana yang dinyatakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa dzaril ladzina ittakhadhu dinahum la'iba wa lahwa wa gharrathumul hayatud dunya. Disebutkan kepada kita, dan jauhkanlah diri daripada orang-orang yang menjadikan agama mereka itu sebagai permainan dan hiburan, dan mereka pula telah diperdayakan oleh kehidupan dunia. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lebih teruk itu wa gharrathumul hayatud dunya, apabila seseorang itu Allah telah pun menguji mereka dengan ujian dunia, apabila Allah pada saat dan ketika itu telah pun menghantarkan kepada mereka setiap yang mereka rasakan benar dalam kehidupan mereka itu hakikatnya adalah kesesatan yang sangat nyata. Sebab itu ayuhal mustami'un al-kiram, Allahu Akbar, kita kena faham ada beberapa perkara yang hari ini menjadi kekeliruan terhadap umat. Yang pertama sekali, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan amalan satu orang itu yang mencari masa untuk pergi ziarah kubur. Ziarah kubur ni, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa rujukan yang paling utama kita kena fahamkan. Yang pertamanya dalam hadis riwayat Ahmad, hadis nombor 23,005, dinyatakan kepada kita bahawa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, inni kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur. Dulu memang aku pernah larang kalian semua untuk pergi ziarah kubur. Lepas itu Nabi kata, fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah. Tetapi sekarang kamu pergilah menziarahinya, kerana sesungguhnya apabila kamu pergi ziarah kubur itu, ianya akan menyebabkan kamu mengingatkan kepada hari akhirat. Ini adalah anjuran yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Tetapi hari ini sebahagian masyarakat kita, mereka seperti apabila melihat berkumpulnya satu orang di kuburan, membacakan ayat-ayat Al-Quran, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang peliknya para jemaah pula pada saat ketika itu ada yang menganggap ianya seperti menyembah kepada kubur. Itu keadaan yang berbeza. Keadaan yang berbeza. Tetapi sebab itu kita kena faham, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi sebut dengan jelas, fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah. Sekarang ni kamu pergilah ziarah kepada kubur, sebab kubur itu akan mengingatkan kamu kepada hari akhirat. Lepas itu pula dalam kitab Al-Mustadrak, apakah amalan Sayyidatina Fatimah setiap hari Jumaat? Apa amalan dia? Antara amalan Sayyidatina Fatimah pada hari Jumaat adalah dia akan pergi menziarahi kubur fi kulli Jum'ah, pada setiap hari Jumaat. Anak bongsu Nabi ni
Macam mana yang hari kita ada sekarang ni, berhimpun di masjid, anak bongsu Nabi dia akan cari masa untuk pergi duduk, untuk pergi ziarah kubur pakcik dah. Namanya adalah Sayyidina Hamzah Asadullah, yang dia berjuang di atas jalan agama Allah Ta'ala, sehingga Hamzah ni disebutkan jasad dia bila dah meninggal dunia tu, dah syahid tu, sangat teruk. Hidungnya tersumpil, telinganya tersumpil, sehingga menyebabkan pada saat ketika itu Hamzah meninggal dunia dalam keadaan yang sangat dahsyat. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka apa yang dilakukan oleh Fatimah Az-Zahrah? Maka Fatimah ini dia datang ziarah, apa yang dia buat? Fatusalli wa tabqi indahu. Hadis ini dalam kitab Al-Mustadrak diriwayatkan oleh Husain ibn Ali. Maka Fatimah datang, maka Fatimah pun duduk dekat situ, fatusalli wa tabqi indahu. Fatimah pun solat, dan Fatimah pun menangis, menurunkan air matanya, kerinduan terhadap Hamzah Asadullah. Sebab itu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tuntasnya perkara yang paling penting untuk kita fahamkan, dan jangan kita haramkan perkara yang Nabi izinkan para jemaah sekalian, iaitu pergilah kamu untuk mengambil ruang dan masa ziarah kubur, walaupun kubur itu orang yang kita tak kenali para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Apatah lagi kubur para alim ulama yang telah pun menabur jasa ke atas kita semua. Pergilah. Sebab ada hadis sahih yang menyatakan kepada kita, al-barakah, sesungguhnya keberkatan itu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala berada pada al-kabirikum, iaitu ada di antara orang-orang besar, iaitu orang-orang saleh, para alim ulama yang berada di kalangan kalian. Itu hadis sahih para jemaah sekalian. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ketika mana melihat hadis ini menyatakan bahawa tidak salah satu orang tersebut untuk dia bersama dengan alim ulama, para masyayikh dia, Allahu Akbar, adalah sepertinya untuk dia mengambil barakah, mengambil manfaat, mengambil istifadah daripada tuan gurunya ataupun ayahnya sendiri. Contoh dia macam mana? Contoh dia, ayah dia makan pakai pinggan. Dia kata, ayah tak payah basuh pinggan ayah, saya pakai balik guna pinggan ayah. Mengambil faedah, mengambil rasa kasih sayang, menghubungkan dengan ayah dia. Dia pakai pinggan ayah dia yang ayah dia dah pakai, dia buat makan para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma fi muskilah, itu tak ada apa-apa pun permasalahan. Ya. Sebab itu masya-Allah tabarakallah, apabila kita memahami hal dan keadaan itu, barulah kita semua faham bahawa di sisi orang-orang soleh itu dia tak sama macam kita. Kita ni ilmu tak banyak, perkataan banyak cakap perkara kotor, maka apa yang ada dalam diri kita untuk kita banggakan? Tak ada apa-apa. Ya, tapi tak sama apabila orang yang telah pun bermulazamah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu bertawajjuh kepada Allah, yang menjaga diri mereka, mereka itu adalah golongan-golongan yang istimewa. Kalaupun kata mana kita tahu dia istimewa, itu adalah perkara yang kita tak tahu. Itu adalah sangka baik kita kepada para alim ulama tersebut, husnuzan kita. Sebab itu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dekat sana tu kita kena fahamlah dulu apakah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita semua mendapatkan manfaat yang sangat jelas. Selanjutnya, apakah perkara yang kita kena perbaharui para jemaah sekalian? Ada satu hadis yang kuat, hadis riwayat Ahmad, hadis nombor 8710. Sebutkan dengan kita dengan perkara yang sangat jelas sekali. Nabi katakan kepada kita, jaddidu imanakum. Qil. Pernah suatu ketika Nabi cakap dekat sahabat-sahabat dia, wahai sahabat-sahabat, marilah kamu dan cepatlah kamu pergi memperbaharui iman kamu. Sahabat-sahabat ni pelik tuan-tuan. Apa benda yang nak kena perbaharui iman ni? Kami nak perbaharui apa? Pernah tak kita dengar istilah memperbaharui iman? Nabi sebut jaddidu imanakum.
kamu perbaharuilah iman kamu. Lepas itu para sahabat tanya balik Rasulullah. Sahabat pelik, qil ya Rasulullah wa kaifa nujaddidu imanana. Wahai Rasulullah, macam mana aku ni nak memperbaharui iman aku? Tuan-tuan, agak-agaklah tuan-tuan kalau Ustaz kata kat depan jemaah, mari kita memperbaharui iman kita. Mesti ayah-ayah pun akan tanya, Ustaz, apa maksud kita nak memperbaharui iman ni? Ini juga yang ditanyakan berdasarkan hadis riwayat Ahmad. Maka orang tanya kepada Rasulullah, apa cara kami nak perbaharui iman kami? Kata Nabi, aksiru min qawli la ilaha illallah. Maka hendaklah engkau padanya itu banyak menyebut perkataan zikir la ilaha illallah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi sebut aksiru. Nabi kata kau kena banyak zikirkan dengan kalimah apa? La ilaha illallah. Berapa banyak nak buat Ustaz? Alfun au mi'ah. Nak buat 1000 ke, nak buat 100 ke, nak buat 7000 ke, nak buat 9000 ke, semuanya diizinkan dalam agama ini para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Tak ada masalah. Saudara nak zikir la ilaha illallah tu dalam masjid ke, atas bukit ke, tepi sungai ke, bawah laut ke, mana, faddal, ma fi muskilah. Atas kapal terbang ke, ma fi muskilah. Apabila kita mensabitkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka dekat situlah yang disebutkan, yang dimaksudkan apabila seseorang itu memperbaharui iman mereka adalah dengan mereka banyak menyebut kalimah la ilaha illallah. Jadi tuan-tuan, bayangkanlah kalau setiap bulan tuan-tuan dapat hadir ke dalam majlis tahlil, berapa kali tuan-tuan perbaharui iman? Majlis tahlil tuan-tuan bukan majlis makan, jangan sangka buruk. Kalau orang jemput kita baca tahlil, tak ada makan pun tak apa. Tak pernah mana-mana masjid, mana-mana surau yang wajibkan kalau nak jemput tahlil wajib ada makan. Tak pernah. Ada orang sangka buruk, dia kata orang panggil tahlil sebab nak makan. Tak ada tuan-tuan. Tuan-tuan kalau datang tahlil sebab nak makan ke tuan-tuan? Tak. Kita datang tahlil bukan sahaja sebab kita nak meraihkan keluarga yang sedang kesedihan, tapi sebab kita nak memperbaharui iman. Bersangkut dengan apa yang Nabi sebutkan kepada kita para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala berkenaan tentang Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Hal dan keadaan tersebut untuk kita memperbanyakkan menyebutkan kalimah Allah Subhanahu wa taala, disebutkan aktsiru min qauli la ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Jadi barang siapa yang dia banyak bertaubat, dia banyak menyebut nama la ilaha illallah, maka sebenarnya dia sedang membina antibody untuk tubuh badan dia. Bila iman sihat, hati sihat. Bila hati sihat, walaupun badan ada keuzuran, tetap akan ada kebahagiaan para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ni banyak orang para jemaah hati tak sihat. Kenapa? Kosong. Terutama yang muda-muda ni, yang umur 20-an, 30-an, 40-an, yang tengah sibuk uruskan dunia ni, yang tengah sibuk nak bayar hutang bank, hutang kereta, hutang motor, hutang rumah, ya. Sibuk uruskan dunia sampai tak ada masa nak uruskan hari akhirat. Pening kepala, sampai waktu semayang pun fikir duit tuan-tuan. Sampai waktu semayang pun fikir duit. Mana maruah ibadah kita pada Allah Ta'ala? Sampai waktu sujud pun masih membesarkan dunia. Sebab itu antara perkara yang kita tersilap dulu, tuan-tuan biasa tak dengar. Biasa tak dengar, bila kita perhimpunan sekolah dulu, zaman sekolah kebangsaan, biasanya pengumuman buat macam ni. Baik, insya-Allah kita akan sama-sama melakukan bacaan doa. Buat yang Islam sila tanda tangan, buat yang bukan Islam sila bertafakur. Biasa dengar tak? Biasa kan tuan-tuan? Tuan tahu tak, ayat tu dia betul tapi tak berapa betul. Kenapa tak berapa betul? Sebab mereka membandingkan dua benda, iaitu bertafakur dan berdoa. Kenapa Ustaz cakap salah tuan-tuan? Kita dengar elok-elok. Memang ada Allahumma salli ala Muhammad nasihat-nasihat yang disebutkan kepada kita.
afdalukum ilallahi atwalukum ju'an wa tafakkuran. Ada nasihat-nasihat yang sebut kepada kita bahawa Allah Ta'ala itu suka kepada seseorang yang selalu sikit makannya, iaitu dia tak terlalu kenyang, dia berlapar-lapar, dan watafakkuran, dan mereka banyak berfikir. Allah suka orang suka berfikir, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak apa masalahnya bila orang berdoa tak berfikir? Ini yang berlaku dalam solat. Tengok tuan-tuan solat Jumaat sekejap lagi, lepas habis doa, orang tadah tangan tapi tak fikir apa yang imam sebut. Dia angkat tangan, dia tak fikir, dia miskin. Dia angkat tangan, dia tidak berfikir apa yang dia minta kepada Allah. Kadang-kadang dia angkat je, sebab orang lain semua angkat tangan dan tadah tangan. Sebab itu dalam doa ada berfikir, dalam berfikir ada doa. Itu tuan-tuan tak boleh dipisahkan. Entum fikir nak hebatkan diri, entum fikir nak cari rezeki, doa pada Allah. Ya Allah, permudahkan usahaku ini, ya Allah. Entum fikir untuk jana pendapatan baru, untuk dapatkan anak sekolah cemerlang, untuk naik pangkat. Entum fikir untuk dapatkan rumah, dapatkan kereta. Dalam fikir itu mesti ada doa. Minta, ya Allah, makbulkan permintaan aku. Begitu juga para jemaah, dalam doa juga ada fikir. Entum berdoa pada Allah, entum fikir doa mana yang selaras dengan permintaan dan keperluan entum. Entum doa apa yang entum nak dekat dunia ni, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masalahnya kita pada hari ini dalam majlis-majlis keramaian, majlis-majlis mesra, majlis-majlis besar, doa-doa di tempat umum, ramai orang berdoa para jemaah tidak berfikir. Itu juga yang berlaku dalam doa kunut para jemaah sekalian. Sebab itu orang yang tak berfikir waktu doa kunut ni, kadang-kadang dia nak sebut amin tu susah, sebab dia tak rasa betul-betul apa tujuan doa. Lepas habis mayang pun dia tak fikir betul-betul apa yang dia minta. Sebab itu orang kita, tuan-tuan, kadang-kadang berat nak sebut amin. Sunyi je, sunyi je, diam je, sebut pun amin, amin, amin. Sebab dia tak faham yang kalau Allah tak bagi, dia tak boleh dapat. Sebab itu bertafakur dan berdoa para jemaah jangan dipisahkan untuk umat Islam, tuan-tuan. Lepas ini para jemaah, kita mesti berdoa dan berfikir, dan setiap kali kita berfikir, setiap kali kita berdoa para jemaah. Fahim tum kalami wala? Jap lagi entum fikir nak balik pejabat, entum fikir nak balik rumah. Dalam entum fikir nak balik rumah, bismillahirrahmanirrahim, ala Allah. Ustaz setiap pagi keluar, setiap subuh ustaz ada majlis. Setiap kali ustaz keluar tu, bila kaki nak meletak je, nak pergi kerja, berfikir aku nak pergi mana ni, terus mulut sebut bismillahirrahmanirrahim, ala Allah, wala haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, aku bertawakal kepadamu wahai Allah. Pakai selipar kaki kanan, lepas tu pakai selipar kaki kiri, berjalan, minta ya Allah, berkatilah perjalanan aku ya Allah, bagi menuju ke dalam usahaku menjadi hamba-Mu yang baik wahai Allah Ta'ala. Sebab itu ayuhal mustami'un al-kiram, setelah daripada itu, kalau tuan-tuan ada anak-anak jadi pengawas, anak-anak jadi ketua kelas, pesan apa yang Ustaz cakap ni dekat dia, tuan-tuan, supaya umat Islam mesti berdoa dalam keadaan berfikir. Dan umat Islam juga mesti setiap kali berfikir, mereka itu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka barulah ianya akan menyampaikan diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sampai yang sangat-sangat dalam, dengan sampai yang benar-benar hakikat para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tamam. Baik. Lanjut daripada itu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ya. Ada banyak perbincangan dan juga nasihat yang para alim ulama dan juga tuan-tuan guru kita, orang-orang soleh memesankan kepada kita, tuan-tuan sekalian. Antaranya yang menyebabkan kita ni banyak berlakunya dosa-dosa batin ni para jemaah. Kenapa? Antara puncanya adalah kita ni terlalu banyak makan. Syarhut ta'am, banyaknya makan ni dia akan menyebabkan kita lemah, tuan-tuan.
Disebutkan dalam Al-Quran, dinyatakan dengan jelas, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Apa maksud dia? Wahai anak Adam, ambil oleh kamu perhiasan kamu pada tiap-tiap masjid. Allahu Akbar. Ambil perhiasan kamu, ya. Khuzu zinatakum inda kulli masjid. Ambil setiap kali perhiasan kita pada mana-mana tempat yang kita nak pergi, para jemaah sekalian. Wa kulu washrabu, kamu makan dan kamu minumlah. Wala tusrifu, tapi kamu jangan lebih-lebih makan dan minum. Innahu la yuhibbul musrifin, tiada kasih akan orang yang berlebih-lebihan pada makan dan minum itu. Apa benda yang kita besar belajar kat sini, tuan-tuan? Antara yang kita boleh belajar juga, para jemaah, bagaimana sebenarnya kalau boleh supaya kita ni ada menghiasi diri kita apabila kita melaksanakan ibadah, khususnya setiap kali kita ke masjid, ke rumah Allah Ta'ala. Kalau boleh, ya Ustaz tahu tuan-tuan sekalian, ada yang bekerja, tak semuanya sempat nak tukar baju Melayu, tak semuanya sempat nak pakai kain pelekat, ya. Tapi yang paling penting, para jemaah, tolong pastikan kalau saudara pakai seluar yang buat kerja tu untuk bawa semayang Jumaat, pastikan seluar tersebut tidak terkena percikan air kencing saudara. Ini yang selalu berlaku, para jemaah sekalian. Kalau kita sembahyang bawa najis, solat kita tidak sah. Saya pernah tanya kepada Tuan Guru Haji Abdullah, sejauh mana air kencing yang kena seluar dimaafkan? Maka kata Tuan Guru, dia kata selagi mana air kencing itu terkena pada seluarmu, tetapi ianya hanyalah seperti debu yang tidak kelihatan. Bermaksud, bila terkena je, tuan-tuan sekalian, air kencing tu bila terkena je, dia tak ada kesan langsung. Dia macam debu yang berjalan saja. Kita mungkin nampak berdebu tu, lepas tu kita tengok, tak ada, macam itu. Bermaksud tak boleh kena lah. Sebab itu para jemaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau boleh begitu. Kalau tak boleh macam mana Ustaz? Kalau tak boleh sembahyang, kalau boleh bawa kain pelekat, para jemaah sekalian, khusus untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Kain pelekat yang kita pakai ni, tuan-tuan, bukan sunnah Melayu. Kain sarungan ni dalam kitab Syama'il Muhammadiyah juga termasuklah sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Cumanya pada zaman Rasulullah selalu pesan kepada sahabat dia, kalau pakai kain pelekat tu baik kalau dia buat izar, iaitu dia pakaikan atas sedikit lah, tuan-tuan. Kalau boleh atas daripada tumit dia, tidaklah terlalu labuh dan menyembah ke bumi. Jadi ada ulama ambil dalil tersebut, dia kata haram kalau orang lelaki jubah dia terlalu labuh sehingga menyebabkan menyapu lantai. Ini yang lelaki, bukan perempuan. Namun apa yang boleh kita belajar daripada hadis tersebut, para jemaah sekalian, Nabi beri pesan kepada kita para jemaah untuk kalau boleh kita adakan pakaian khususlah, terutamanya kalau kita nak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bercantik-cantik khusus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu satu. Yang keduanya macam mana Ustaz? Yang keduanya apa yang Ustaz nak pesankan para jemaah ni, benda-benda penting ni. Yang pertama tadi, kalau seluar yang kita pakai tu bawa pergi bilik air, lepas tu kita bawa pergi solat, pastikan seluar tersebut tak terkena air kencing. Yang keduanya, bila sembahyang, bila kita sembahyang, para jemaah sekalian, Allahu Akbar, kalau kita mungkinlah kita kerja, kadang-kadang kita mungkin memang tak bawa songkok ke, tak bawa kopiah, pastikan rambut kita bila sujud tu tak kena, tuan-tuan, tutup dahi kita. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i, kalau kata takutlah rambut tu boleh kena depan, kita boleh turun dan tolak sekali rambut kita ke arah belakang. Itu tidak membatalkan solat, ya. Tapi ia akan mengganggu ibadah. Kalau boleh bawa lah, tuan-tuan. Kalau sempat, Ustaz tahu kerja sibuk, penat. Kalau ada, tinggalkan saja dekat dalam kereta satu.
Satu kain plekat, satu kopiah. Tapi kalau Ustaz, saya memang tak sempat Ustaz, saya kena urus anak dan sebagainya. Ustaz faham, sekarang ni tuan-tuan sekalian, kita ada banyak komitmen kita nak buat. Jadi cuma pastikan kalau nak pakai seluar yang sama bawa sembahyang, seluar itu adalah seluar yang suci para jemaah. Kalau tidak, solat kita tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Yang keduanya, pastikan bila kita sujud, rambut itu tidak menghalang sujud kita. Ya, tidak menghalang sujud kita. Sebab kita sembahyang ni, kita bukan sembahyang kosong bang. Kita sembahyang ni, kita nak Allah Ta'ala berkati kita. Kita bukan nak kita balik selesai solat Jumaat, selesai. Bukan. Kita nak bila kita balik daripada masjid ni, daripada Masjid Al-Irsyad ni, kita betul-betul dapat irsyad, betul-betul dapat panduan dalam hidup tuan-tuan. Ya, betul-betul dapat panduan dalam hidup, betul-betul Allah Ta'ala dorong kita dalam setiap benda yang kita buat. Jadi bila kita nak Allah Ta'ala dorong dalam setiap benda yang kita buat, betapa kita kena letak nilai yang besar dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Jadi yang paling penting para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, itu antara pesannya, subhanallah. Jadi disebutkan lagi kepada kita, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Kamu ni kalau boleh makanlah, minumlah. Allahu Akbar. Jadi kalau saya nak pergi sembahyang Jumaat ni Ustaz, mana elok Ustaz? Elok saya makan sikit ke ataupun elok saya makan lepas sembahyang Jumaat? Nak makan sebelum sembahyang Jumaat tuan-tuan boleh, tapi jangan banyak sangat, nanti mengantuk. Bila mengantuk mulalah banyak masalah nanti. Mulalah kadang-kadang ada yang datang masuk dalam masjid lambat. Orang dah mula baca khutbah, orang dah mula bersyarah, orang dah mula perbincangan, dia lambat masuk dalam. Yang lebih teruk, imam tu dah rakaat kedua sembahyang Jumaat, dah rukuk, dah i'tidal, dah sujud, dia baru sampai. Ingat ya tuan-tuan, solat Jumaat ni wajib untuk berjemaah. Barang siapa yang datang sembahyang Jumaat lambat, tiba-tiba dia tengok imam dah tahiyat akhir, dia kena bangun 4 rakaat, bukan 2 rakaat bang. Dia kena bangun berapa rakaat? 4 rakaat. Sebab dia tak dapat solat, dia tak dapat 1 rakaat pun dengan imam. Ya. Jadi begini, nak selesaikan masalahnya macam mana Ustaz? Yang pertama sekali, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau dia setakat masbuk 1 rakaat, tak ada masalah. Kalaulah kata dia masbuk, dia dapat masuk rakaat kedua sebelum imam buat i'tidal, sempat dia sekejap takbiratul ihram, lepas tu dia sempat ikut siapa nama tu imam, tak apalah, maksudnya dia dapat 1 rakaat dengan imam, itu okey. Tapi kalaulah kata dia datang-datang, imam dah rakaat kedua, dah sujud, bermaksud dia memang tak dapat 1 rakaat pun dengan imam, maka dia kena bangun. Berapa rakaat dia kena buat jemaah? 4 rakaat dia kena buat. Sebab itu Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jika tidak, ianya akan menjadikan banyak permasalahan dan perbincangan, sehingga dengannya itu akan memberikan satu rungkaian dan juga perbalahan. Ayuhal mustami'un al-kiram, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu perkara yang paling penting. Ramai dah orang salah, ramai tuan-tuan. Hak ni kalau yang tak sampai lagi ni, hak itulah yang buat. Jadi sebab itu kita ni mungkin hari ni kita cepat, next time kalau kita lambat, para jemaah yang dimuliakan Ta'ala, kita dah faham dah, aku dah terlambat ni Ustaz, macam mana aku nak buat Ustaz? Bangun 4 rakaat para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau dia datang lewat. Wala tusrifu, dan janganlah pula kamu ni berlebih-lebihan. Tuan-tuan, ayah ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang yang banyak makan ni, dia akan jadi banyak angan-angan. Sebab itu dalam agama ada jumlah makanan tertentu yang kita boleh makan kalau boleh. Kalau boleh, tak boleh tak apa. Apa yang disebut oleh Al-Ghazali rahimahullah, kalau boleh kamu makan ni, peringkat yang pertama yang paling tinggi nisfu ritlin, iaitu kamu makan separuh rital. Separuh rital ni bermaksud hanya 300 gram sahaja pagi dan malam. Tuan-tuan nak tahu tak kenapa ulama dulu dia kuat, dia sihat, dia boleh hafal banyak benda? Sebab sehari mereka hanya makan 300 gram sahaja para jemaah sekalian. Kita bongkarkan Jumaat ni, berapa jumlah mereka makan.
Lepas tu Imam Ghazali kata, Ustaz, 300 gram sikit gila. Betul tak tuan-tuan? Tuan-tuan bayangkan 300 gram banyak ke sikit? Sikit. Kalau kamu tak boleh nak makan 300 gram satu hari, pagi dan malam, kamu boleh makan ritalun. Ritalun ni bermaksud satu rital. Satu rital tu Ustaz berapa banyak? Satu rital tu adalah sebanyak 600 gram. 600 gram bang, bukan 6 kilogram. Kena dengar elok-elok. Sekejap lagi dia pergi bantai shell out pula cari 6 kilo tuan-tuan. 600 gram. Lepas tu kalau kata Imam Al-Ghazali, kalaulah kamu tak boleh nak makan peringkat pertama 300 gram, kamu boleh tambah jadi 600 gram. Ustaz, saya peringkat kedua pun tak boleh. Ada lagi peringkat ketiga, ada wa'a'lahu muddun. Kalau kau tak boleh makan 300, pindah 600. Kalau tak boleh makan 600, tambah lagi sebanyak 750 gram tuan-tuan. Itu peringkat yang terakhir. Wa tubtilu, maka lebih daripada itu, wa tubtilu minal ahli zuhdi, barang siapa yang pagi dan malam dia makan lebih daripada 750 gram, maka mereka itu terbatal daripada menjadi ahli yang zuhud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Imam Ghazali rahimahullah. Soalannya Ustaz, di sini dalam masjid kita ni, agak-agak ada tak di antara kita di sini masih lagi menjadi ahli zuhud? Allahu Akbar. Makan bawah 750 gram. Yang dia jadi ahli zuhud sebab pilihan lah. Bukan sebab tak ada makan, bukan sebab tak ada rezeki, bukan. Tapi sebab dia memilih untuk kurang dan sederhananya makanan. Kalau dia kata, saya lah Ustaz, sebab saya tak ada makanan, saya tak kerja, tak sama. Ni Ustaz nak kata, dia pilih begitu. Daripada 300 gram, 600 gram, peringkat paling hebat 300, pindah 600, pindah ke 750 gram. Sebab itu tuan-tuan, bila mereka kurang makan, maka badan mereka juga bahagian dalam kurang bekerja. Jadi tak penat. Kita kadang-kadang tuan-tuan, badan penat sia-sia je. Sebab apa dia? Sebab perut kena proses makanan. Itu buat kita tiba-tiba penat, tuan-tuan sekalian. Dia kena bergerak juga. Dia memerlukan energi juga untuk dia burn, untuk dia proses, untuk dia digest semua makanan yang kita masuk, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam, di sana hal dan kedudukannya subhanallah tabarakallah, masya-Allah tabarakallah. Jadi sebab itu Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam, ketika mana orang-orang yang siddiqin pula, darjat orang-orang yang siddiq, darjat orang-orang yang lebih kuat kepada Allah, as-siddiqin, orang yang beriman kepada Allah ni lagi hebat tuan-tuan. Tadi kita cakap pasal jumlah makan, kan? Jumlah makan. Tapi orang as-siddiqin, mereka ni adalah mereka makan, para jemaah sekalian, cukup untuk menegakkan tulang belakang mereka je. Tu lagi hebat. Makan sebab boleh nak semayang je, Allahumma salli ala Muhammad. Makan sebab boleh nak ibadah je, itu lebih hebat. Kita kadang-kadang makan ni banyak, jadi mengantuk tuan-tuan. Jadi mengantuk. Bila mengantuk, yang lebih rugi tu, masya-Allah tabarakallah, nasihat-nasihat penting khatib bagi dekat kita tu kadang-kadang terlepas. Kadang-kadang kita tak dapat nak ambil. Padahal kita ni ketua keluarga. Pesanan khatib tu kadang-kadang ada benda yang kita kena sampaikan juga kepada ahli keluarga dekat rumah tuan-tuan. Ya, sebab itu Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Yang pertama tadi disebutkan kepada kita pada menyatakan gemar untuk mereka makan. Yang kedua apa dia? Yang keduanya adalah pada menyatakan gemar kepada memperbanyakkan perkataan. Subhanallah. Antaranya disebutkan kepada kita, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, falyakul khairan, maka hendaklah dia cakap perkara dan benda yang baik-baik, aw liyasmut, kalau tidak pun dia diam. Zaman sekarang ni para jemaah, semua orang nak bercakap. Zaman media sosial. Yang lebih dahsyat tu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam, percakapan itu membawakan kepada banyak perbalahan dan kesilapan. Ini yang berlaku. Semua orang nak bercakap. Ialah cakap dalam media sosial ni, tak payah ada nak cakap agama dalam media sosial ni, tak payah ada tauliah.
Kalau nak cakap kat masjid, nak cakap dekat surau, kena susah-susah ambil tauliah, kena buat periksa bertulis, kena tunggu pula interview, baru boleh nak cakap kat masjid, baru boleh mengajar kat masjid, kena tunjuk pula qualification daripada mana. Lepas tu kena check pula nama, ada terunsur jenayah ataupun tidak, akan ada orang buat semakan dekat semua laman sosial. Adakah pernah keluarkan kenyataan-kenyataan yang tidak berpandukan ilmu. Nak berceramah di masjid surau ni susah, terutama di Selangor. Banyak qualification yang kena buat betul-betul. Jadi dia pun kata tak apa, cakap dekat media sosial, semua benda yang dia tak nampak dia nak ulas, tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah Ta'ala. Yang lebih zalim para jemaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, semua perkara yang padanya terlihat pada pandangannya itu, yang dia tak faham, dia terus cakap ini syirik, dia tak faham, dia terus cakap ini khurafat, tuan-tuan sekalian. Barang siapa yang mengkafirkan seseorang, tuan-tuan, kalau kafir tu tak jatuh kepada dia, nescaya kafir itu akan jatuh kembali kepada penuduhnya. Itu tercatat juga dalam karangan himpunan Syekh Alawi Al-Maliki para jemaah sekalian. Sebab itu kita kena fahamkan zaman sekarang ni zaman fitnah, tuan-tuan. Zaman fitnah. Zaman yang kalau kita tak tahu, betul-betul pergi berguru. Apa contoh dia? Dia pergi kedai makan. Dia nampak kedai makan ni, tuan-tuan, ada macam tangkal ataupun azimat. Dia tengok daripada jauh je, dia kata ni tukang kedai ni syirik. Tuan-tuan, ni tukang kedai ni khurafat. Ini masalah dia, tuan-tuan. Simple je dia nak keluarkan orang daripada Islam. Ini syirik, ini khurafat, ini tabdi', ini orang-orang yang buat perkara baharu dalam agama. Ini bahaya, tuan-tuan. Sebenarnya kena faham dulu apa yang boleh, apa tak boleh. Dalam hadis juga tercatat dalam kitab Syekh Al-Imam Ibn Kathir, disebutkan dulu ada sahabat Nabi, ada namanya Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr ni dia ada anak tak boleh tidur, tuan-tuan. Bila dia ada anak tak boleh tidur, Allahumma salli ala Muhammad, sedangkan dia ni adalah merupakan anak yang soleh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi apa yang dia buat, dia doa macam-macam dekat Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya Allah ni makbulkan segala permintaan dia, dan supaya Allah ni berikan kepada dia segala jenis kesembuhan daripada segala jenis kesakitan. Akhir sekali pada suatu saat dan ketika, anak dia malam tu tidur menangis-nangis. Maka sahabat Nabi yang warak ni, nama dia Abdullah bin Amr, dia tak tahu nak buat apa. Dia pun ambil lah sesuatu dan dia menulis, tuan-tuan. Dia tulis Rabbi a'udzubika min hamadzati syayatin. Dia tulis. Lepas dia tulis kat benda tu, dia pun letak dekat bawah bantal anak dia. Apa berlaku, tuan-tuan? Anak dia langsung lepas dia letak boleh tidur dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ayat tu apa, ustaz? Tuan-tuan boleh buka surah Al-Mu'minun ayat 97-98. Kalau anak tak boleh tidur, pakai ayat tu. Abdullah bin Amr yang buat, disebutkan wa qur rabbi a'udzubika min hamadzati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Soalan ustaz nak kata, yang dia letak bawah bantal tu nak kira tangkal ke, azimat ke, wafak, tuan-tuan? Sebab itu dia begini, kedai mana yang kita boleh kata dia khurafat ataupun syirik, ya ataupun tidak. Kalau kita tengok dulu, ustaz, dia macam ada tulis lah, ustaz, pergi tengok, baca. Dia tulis ayat Quran sepenuhnya ke tidak? Kalau ayat Quran sepenuhnya, tuan-tuan, itu perkara yang diizinkan. Tapi kalau kita tengok, ustaz, dia macam pakai tangkal azimat, ustaz, tapi saya tengok kan dekat kedai dia tu ada bentuk 3 segi, ada gambar harimau, itu memang syirik, tuan-tuan. Lepas tu ada tulisan Jawi kuno. Tapi kalau tuan-tuan pergi kat kedai dia, Allahumma salli ala Muhammad, tengok-tengok dia tulis tangan dia sendiri, tampal kat belah atas ayat-ayat Quran. Tampal dekat dapur dia ayat-ayat Quran. Itu tidak syirik para jemaah sekalian. Kena faham, ada benda boleh, ada benda tak boleh. Jadi jawapan dia begini, sebelum nak jadikan seseorang tu khurafat ataupun syirik, kita kena pergi tabayun, pergi tengok dulu apa yang dia tulis. Itu cara dia. Betapa berhati-hatinya kita, tuan-tuan sekalian, dalam nak bagi tahu boleh ke tak boleh. Tapi zaman sekarang tak, tengok je khurafat, tengok je syirik. Ini masalah, tuan-tuan. Jangan ikut budaya yang ada di media sosial hari ini, tuan-tuan. Semuanya perkara perlu diselidik, perlu dipanggil, perlu diperbincangkan, perlu diperjelaskan. Itu cara kita dalam meletakkan sesuatu hukum supaya kita tidak mengeluarkan umat daripada agama ni, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala.
Sebab ada orang terlalu berkasar sesama Islam, tetapi terlalu lembut pula kepada musuh-musuh Islam. Sebab itu ayuhal mustami'un al-kiram, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lepas ini ada yang tanya pula, ustaz, saya dah pergi kedai tu ustaz, saya dah termakan dah kat kedai hak yang pakai pelarih tu, nak buat macam mana ustaz? Tuan-tuan, nasihat ustaz, sabar je lah tuan-tuan. Benda dah makan tuan-tuan, dah jadi kenangan dah pun. Nak buat macam mana? Tapi tuan-tuan bolehlah nak baca ayatul kursi, mintalah supaya dibersihkan balik apa makanan yang masuk dalam badan. Minta kepada Allah. Tuan-tuan boleh minta bismillah tawakkaltu ala Allah. Tuan-tuan juga boleh baca doa yang disebutkan oleh Abdullah bin Amr yang dia amalkan tadi, untuk dia bagi anak dia dapat tidur tuan-tuan. Sebenarnya ada banyak lagi amalan-amalan yang dilakukan oleh para alim ulama, termasuklah al-Imam Ibnu Mas'ud, ataupun kita panggil dia sebagai Ibnu Mas'ud. Tetapi para jemaah, masa agak mencemburui kita, maka mudah-mudahan setiap daripada pertemuan kita ini mendapat manfaat yang jelas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah taala mengampunkan kita semua, Allah pelihara akidah kita, Allah jaga negeri kita, Allah selamatkan para alim ulama kita, dan Allah taala jadikan para jemaah yang setiap yang hadir pada kuliah ini, pada masjid ini, Allah taala memberikan jaminan terhadap rezeki entum semuanya. Amin ya rabbal alamin, insyaallah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak-banyak. Yang baik datang daripada Allah, fakir miskin banyak kejahilan daripada diri saya sendiri. Ampunan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.